Selamat pagi semua, saya Oi dari kumpulan 9 dan hari ini saya akan menyampaikan pendahuluan COVID-19, yaitu introduksinya. COVID-19 merupakan virus yang merangkumi SARS-CoV-2, MERS-CoV, dan SARS-CoV. Selain itu, ia adalah virus yang zoonotik. Ini bermaksud ia boleh menjangkiti sesama haiwan dan manusia. Oleh itu, ia adalah virus yang mampu mendatangkan impak yang serius. Berdasarkan WHO, sebanyak 35 juta kes yang pernah dilaporkan. Saya juga akan menyampaikan sejarah virus yang melanda dunia. Yang pertama adalah virus variola. Yang kedua adalah wabak Justinian yang berawak di Empire Byzantium. Yang ketiga adalah selesema Spanyol yang berasal daripada H1N1. Dan yang terakhir adalah virus Ebola. Sekian, terima kasih. Tema ketiga sorotan kajian kami adalah kesan COVID-19 terhadap aspek pendidikan dan gaya hidup sehat. Disebabkan oleh perintah kawalan pergerakan, sekolah-sekolah harus ditutup untuk mengurangkan kes-kes COVID-19. Selain itu, beban ibu bapa juga bertambah akibat kena menjaga anak mereka yang tidak ke sekolah. Kesan lain COVID-19 adalah ia menyebabkan tarikh permulaan pembelajaran ditanggung. Ini menyebabkan pelajar universiti kerana tidak dapat menghabiskan pelajaran mereka dalam tempoh yang diberi. Objektif kajian kami adalah mengenal pasti latar belakang terbentuknya COVID-19, menguraikan punca-punca COVID-19 dan mengujarkan kesan COVID-19 terhadap pendidikan dan gaya hidup baru. Metodologi kajian kami adalah kajian kami dijalankan dengan menggunakan kaedah kuantitatif. Ini kerana data yang dikumpul lebih tepat dan senang dikaji. Cara data kami dikumpul adalah melalui soal selidik atas talian. Soal selidik atas talian dijalankan kerana ia lebih mudah dan selamat pada waktu COVID-19 ini. Saya akan menyampaikan persembahan tentang tapatan gadget. Bahagian ini akan membicarakan analisis data yang telah dilakukan daripada borang soal selidik yang telah diisi oleh 52 responden. Soal selidik tersebut mempunyai 10 soalan objektif adalah pengaruh COVID-19 terhadap pendidikan dan gaya hidup. Soalan pertama, adakah pembelajaran atas talian akan memberi kesan positif terhadap tahap pemahaman belajar? Berdasarkan data 1, terdapat 26 responden tidak dipengaruhi di dalam pembelajaran atas talian, manakala 26 responden dipengaruhi di dalam pembelajaran atas talian. Soalan kedua, pada pendapat Anda, adakah pembelajaran atas talian boleh mengurangkan produktiviti dan penglibatan pelajar semasa belajar? Berdasarkan data 2, 12 responden dipengaruhi pembelajaran atas talian dan 40 responden dipengaruhi pembelajaran atas talian. Soalan ketiga, pada pendapat Anda, yang manakah Anda rasa lebih efisien antara pilihan pembelajaran dalam talian atau belajar secara bersemuka? Berdasarkan data 3, 43 responden memilih belajar secara bersemuka dan 9 responden memilih pembelajaran dalam talian. Soalan keempat, adakah pembelajaran dalam talian akan meningkatkan tahap tekanan belajar dan bersyarah? Berdasarkan data 4, 24 responden menganggap bahawa pembelajaran dalam talian tidak akan meningkatkan tahap tekanan belajar dan bersyarah dan 28 responden menganggap bahawa akan meningkatkan. Soalan kelima, pada pendapat Anda, yang manakah halangan-halangan yang sering dihadapi oleh para pelajar dalam penggunaan pembelajaran dalam talian? Terdapat 4 pilihan, iaitu halangan teknologi, halangan personaliti, halangan situasi, dan halangan institusi. Para responden boleh buat 2 pilihan. Berdasarkan data 5, 37 pelajar responden berasa halangan teknologi sering dihadapi oleh para pelajar. 36 pelajar responden memilih halangan situasi. 25 pelajar responden memilih halangan personaliti. Akhirnya, 10 pelajar responden memilih halangan institusi. Soalan ke-6, apakah kesan pandemik ini terhadap gaya pemakanan Anda? Pilih yang mana paling kerap diamalkan semasa MCO. Terdapat 2 pilihan, iaitu masakan sendiri dan pesan makanan secara online. Berdasarkan data 6, 17 responden memilih pesan makanan secara online dan 35 responden memilih masakan sendiri. Soalan ke-7, adakah MCO memberi kesan terhadap aktiviti fizikal Anda? Berdasarkan data 7 responden berasa aktiviti fizikal mereka meningkat, 23 responden memilih menurun, dan 22 responden memilih seperti biasa. Seterusnya, saya akan menyampaikan ucapan kepada Oi Chong Shen mengenai soalan ke-8 hingga ke-10. Terima kasih. Untuk soalan 1, sesetengah pelajar berasa pembelajaran talian akan memberikan kesan positif. Mereka boleh mengakses maklumat dengan mendalam. Pensyarah juga boleh memerhati tingkah laku pelajar semasa mereka membuka skrin. Hal ini telah membawa manfaat kepada pelajar yang sering duduk di belakang kelas kerana pensyarah tidak dapat menumpukan banyak perhatian kepada mereka. Persekitaran yang bising juga akan memberi kesan negatif kepada murid.
Yang ini sama dengan soalan yang 2. Murid mudah terpengaruh dengan perkara yang lain di rumah, dan ini akan mengurangkan produktiviti dan penglibatan pelajar. Untuk soalan 3, majoriti pelajar memilih untuk belajar secara bersemuka. Mereka boleh berbincang terhadap sesuatu topik dengan efisien. Komunikasi mereka juga lebih cepat dan mudah. Untuk murid yang belajar dalam bentuk talian, mereka boleh menjimatkan kos dan juga masa. Mereka juga boleh belajar di mana-mana tempat sahaja dan menonton semula rakaman video daripada guru. Pembelajaran talian juga banyak meningkatkan tekanan pelajar dan pensyarah. Pensyarah yang tidak berpengalaman dalam teknologi, mereka mesti menguasai teknologi penyiaran web. Pelajar juga sering berkaitan dengan kerja rumah yang banyak. Untuk soalan 5, halangan teknologi merupakan halangan yang terbesar kepada responden. Kelajuan internet yang tidak begitu baik di luar bandar juga memberi kesan yang besar kepada masyarakat. Seterusnya adalah halangan situasi yang berkaitan dengan gangguan persekitaran. Seterusnya adalah halangan personaliti yang berkaitan dengan kecekapan diri. Dan akhirnya adalah halangan institusi yang berkaitan dengan kualiti bahan yang diedarkan daripada guru. Terdapat 35 responden memilih masakan di rumah akan mempunyai peluang bahagia untuk menerapkan standard baru. Ia juga dapat menjimatkan wang ketika memasak di rumah sepanjang MCO. 17 responden memilih pesanan secara online, mungkin mereka tiada masa untuk memasak disebabkan sekurang pekerjaan. 22 responden merasa aktiviti fizikal mereka menurun. Keputusan ini amat logik disebabkan lama di rumah dan jarang bergerak. Bagi golongan memilih seperti biasa berkaitan dengan persekitaran atau ciri pekerjaan mereka menyebabkan gaya hidup mereka kurang bersenang. Golongan meningkat tersebut, insiden ini berkemungkinan perubahan pekerja mungkin mengganggu kerana sudah dipecat oleh majikan. Jangka 8 berkaitan dengan kesan terhadap corak pembelajaran secara purata sebelum PKP. Seramai 26 responden dikatakan kurang, mereka memilih masak sebagai gaya pemakanan dan pembelajaran jalan raya dikurangkan sepanjang waktu PKP. 20 responden telah dikatakan biasa, kerana pembelajaran atas pemakanan di luar rumah telah berkurang. 6 responden telah berbelajaran lebih daripada jumlah wang kerana panggilan makanan food delivery dan juga pembuatan makanan yang memerlukan bahan yang mahal. Kebanyakan orang bersetuju bahawa mereka mengamalkan norma baru yang digariskan oleh Kementerian Kesihatan bagi mengurangkan risiko COVID-19. Berkatanya peluang yang dijangkiti COVID-19 akan meningkat sebab ia dapat merabat di kalangan orang yang berada hubungan rapat. Oleh itu, semua orang mestilah mengamalkan norma baru yang digariskan supaya dapat melindungi diri, keluarga dan masyarakat kita. Kita harus memperhatikan langkah-langkah setiap hari, menjaga jarak antara kita dan orang lain, merupakan salah satu alat yang terbaik. Berdasarkan carta 10, kebanyakan responden berasa gaya hidup mereka diubah dengan sederhana, seperti memakai topeng dan mencuci tangan tidak mengubah gaya hidup mereka dengan ketara. Seramai 15 responden nilai amat ketara, berkemungkinan mereka sentiasa melakukan aktiviti fizikal. Golongan yang sering keluar atau jarang di rumah juga berasa kehidupan mereka diubah dengan ketara. Disebabkan peraturan MCO yang menghalangkan mereka keluar, sesetengah responden berasa MCO tidak banyak mengubah gaya hidup mereka. Gaya hidup mereka yang tidak diaktif berbanding dengan golongan biasa menantikan ketiadaan perubahan kepada gaya hidup mereka. Saya akan menyampaikan kesimpulan pembentangan tersebut. COVID-19 ini membawa kesan besar kepada kehidupan manusia bukan hanya dari aspek pendidikan tetapi juga aspek gaya hidup masyarakat dunia. Pelajar tidak mempunyai pilihan selain menggunakan teknologi yang ada untuk melakukan pembelajaran dalam talian. Contohnya, untuk kelas mereka, masyarakat, tuition dan sebagainya. Oleh itu, setiap orang mesti melaksanakan tanggungjawab mereka dengan mematuhi peraturan dan SOP yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengurangkan dan mematuhkan jaringan jangkitan COVID-19. Terima kasih.